Sampailah malam kedua kena gak, tapi malam kedua dia main dengan suara saja. Awak yang dengar tak orang nangis? Hampir-hampir aku nak terlena suara lelaki yang garau. Alif Lam. Assalamualaikum. Okey guys, so sekali ini kita kembali lagi dalam segmen Podcast Seram. Episod yang sebelum ni kita bawa Alisa untuk AI Team Perempuan, tapi kali ni kita bawa Pia. Adakah kisah Pia ni setanding dengan kisah Pak Igram? So Pia, Assalamualaikum. Jangan macam tu. Okay. So Pia, aku nak hang ceritakan beberapa kisah seram yang hang pernah lalui dan make sure kisah tu paling seram. So kita boleh mulakan kisah yang pertama. Sebelum tu kalau nak baca apa-apa, bolehlah baca dulu. Okay. Kisah yang pertama ni terjadi dekat aku waktu... Adakah kisah pertama ni diberi nama apa-apa? Bertajuk ke apa ke? Tingkap. So kisah pertama bertajuk Tingkap. So kisah ni terjadi waktu aku zaman sukan, budak-budak sukan semua kalau ada permainan apa-apa, perlawanan apa-apa, kita orang akan transfer daripada asrama ke asrama. So kejadian ni terjadi kat Negeri Sembilan. So first kali waktu ramai-ramai naik tangga, grup kami je diikuti oleh orang asrama tu. Grup lain mereka macam biar pergi masuk dalam dom dia orang lah. Masuk je dom tu, senior kita orang yang jejak kaki masuk dalam tu, mulut celupak ah. So ya Allah, siapa kencing atas katil ni? Sebab memang time tu memang kondisi memang bau hancing sangat-sangat. Kita orang yang junior bau je, tapi kita orang berpilih untuk mendiamkan diri. Tapi memang bau tu seriously memang busuk sangat-sangat. Sebab kita orang expect asrama yang lama ditinggal and haiwan-haiwan kencing, itu je expectation kita orang. First kali malam pertama saya tidur, dia punya keadaan katil tu, pintu masuk kat sini. So katil tu dia orang susun macam bentuk empat segi macam tu. Dah berdeka. So macam 4 segi dah berdeka tu, tengah-tengah ni memang kosong. So Pia punya katil straight dengan pintu belah atas. Untuk belah atas. Yes, aku punya belah atas sekali. Malam tu first aku kena tidur dengan satu junior. Di sini orang dia rendah-rendah. First malam tu Pia kalau mana-mana tidur dekat hostel mana-mana akan pakai earphone untuk elakkan diri bertakut sebab Pia ni lemah sangat. Terpaling lemah sangat kalau bab-bab benda ni. So aku dengar lagu, aku dah tidur waktu jam 1 tu, junior aku cuik. Dia cuik, dia gerak. So buka earphone satu. Awak, yang dengar tak? Orang nangis. Kita tak tahu apa-apa, baru bangun tidur, buka, jenguk kepala kat bawah. Jenguk lah, cari siapa dia orang nangis. Tengok betul-betul, jenguk kat bawah. Tak ada apa. Tak ada tu, adalah orang broken nangis-nangis gitu. Lepas Tapi tu, dengar? Tak dengar. Just macam confirmkan benda tu. Takut ada orang nangis, macam kita nak take care kat orang. Aku pakai balik. Dalam beberapa minit lepas tu dah terlelap. Dia mesti gerak. Pia, aku rasa kau orang ni sebab dia gelak. Kita dah mamai. So aku macam, aduh benda kau ni aku pakai ni. Dengar. Sebab dengar lagu broken je. Lagu slow. Lepas tu waktu aku buka tu, aku dengar tangisan. Aku macam aku ingat kan orang broken. So aku jenguk lagi bawah. Lepas aku jenguk bawah tu, rambut aku tertiup lah. Sebab aku tidur, rambut aku tertiup. So aku macam, aku naik tu aku laju aku pandang atap. Tak nafas, aku lepas. Lepas tu aku tutup lagu, aku tak tepi, aku pandang depan. Junior aku tu pandang aku, macam mengiring ke aku. So pandang depan, aku try untuk tidur. So tangisan tu bertukar jadi ketawa. Lepas tu aku dah tak sedar hati lah. Daripada Kekek dah. Jangan buat. Dah. Macam tu. So daripada tangisan ketawa, terus ke tangisan ketawa. So aku tak sedar hati. So time tu aku lemah semangat. Al-Fatihah pun semua hilang. Semua hilang. Aku duduk bismillah ulang banyak kali bismillah. Time tu kaki kita orang serius rasa sejuk pada bahagian kaki saja. Aku macam, nak cari selimut. Kalau aku bangun selimut ni ada pula tangan menyampai, aku macam tak berani lah. So maksud tak minta selimut lah? Aku tak minta, memang kaki aku biar gitu. Aku dah hampir terlelap. Junior aku dah terlampau takut sebab dengar bunyi something. So aku pun dengar sebenarnya, tapi aku abaikan. Bunyi tingkap. Ting. Tingkap dekat cermin tu kan? Side door ke yang... tingkap yang buka. Yang buka gitu. So bunyi kuku yang tik. Dia pulang balik. Aku macam lepas tu aku okey lagi. Lepas dia tegur aku, Pia bunyi tingkap sebab kita orang tingkap 4. Tengok buat kita orang lagi macam kalau orang nak kacau takkan sampai tingkap 4. Macam tu. Betul, faham. So time tu fikiran aku dah macam jantung memang laju gila. Tak tahu nak buat apa. Elok pak
Dia tak herit dah. Dia macam tik 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 tik. Macam tu kat telinga aku. Dia macam aku macam terus aku. Oh, dia bunyi kat telinga. Dia macam aku macam telinga belah sini dengar tak 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 tak. Tu telinga aku macam macam lalu. Aku terus kali ke dia. Elok je aku pusing ke dia, tingkap belah kaki kita orang terbuka. Memang depan mata aku terbuka. So angin dekat belah tingkap tu je. Dan tu memang aku bergetak lah. Bergetak aku peluk. Aku peluk dia peluk aku. Peluk dia peluk aku. Tangisan tu bunyi pusing tau. Dom tu. Sampai kat kami. Sampai dekat empau? Sampai kat belah kita orang dia macam pusing balik. Okay. Waktu nak tunggu dia sampai kat kami tu, jantung time tu. Sebab aku confused sama ada benda tu belah sini ataupun belah sini. So aku macam aku pilih untuk pandang depan. So daripada aku macam sabar. Aku lepas pelukan, buka je mata, atas loka. Time tu aku punya jantung hantu dah punya lembaga atas tu gini tau. Tapi aku tak nampak rupa. Tak nampak rupa. Aku tak nampak rupa. Tapi loka tu duduk belah mana? Loka tu betul straight aku. Bila anda buka mata tu? Aku buka mata pandang atas. Aku macam lepas nafas aku atas tu. Tapi aku nampak susuk badan. Hijau aku cakap hampa tengok dekat movie tu helok lagi. Ni buruk lah. Hampa tengok kat movie tu sumpah helok. Yang darah-darah aku tengok tu sumpah helok. Yang kali ni aku tengok macam subhanallah. Elok je lepas aku tengok tu, aku tutup balik. Sebelah sini, dia macam sini. Okey, kejap. Dalam tu berapa orang yang tidur? Ramai. Dalam belah. Yang lain? Lain semua tidur. Tak ada apa-apa lah setakat ni. So maksudnya memang hampa tak kejut lah? Oi, mati kalau sekejut helok depan mata. Memang tak. Aku memang tak berani gila time tu. Sebab tangan aku dah begini. Jantung aku laju gila. Memang aku tak ada satu pergerakan yang aku boleh selain aku mengubah kedudukan aku. Lepas tu, elok je aku nampak benda tu, aku terus macam ni. Baring. Tutup, rapat. Lepas tu, dengan mainan suara macam macam suara aku dengar tadi, tapi dia main kiri kanan. So aku main pandang depan. Kalau aku pandang kiri, aku tak tahu jadi apa. Aku takut sangat sampai senior junior aku tu peluk aku. Pak, bunyi pintu buka. Seorang senior aku yang mana cakap bilik tu hancing, muntah. Dia nampak benda yang aku nampak. Terbuka atau muntah tu? Dia turun katil, dia buka pintu, dia muntah depan pintu. Sebab maksudnya dia nampak benda yang sama lah sebenarnya. Maksudnya sini yang buka pintu tu. That's why lah bunyi pintu tu buka. Dok, lepas je bunyi tu senyap. Macam dah senyap, aku macam lega. Zak bunyi pintu, bunyi benda macam pintu, benda tu normal. Aku macam pandang macam tu. So aku macam aku tak tanya dia time tu. Aku biar dulu. Sampailah aku dalam takut-takut aku terlena. Pukul 5 aku, pukul 4 dengar satu bunyi alam. Aku cuba beranikan diri aku. Turun, kan petak macam ni kan. Aku turun daripada katil sini, aku pergi ke katil cikgu. Gerak cikgu, saya kena kacau. Aku tak siap terima cikgu, saya takut sangat. Aku naik ke cikgu tu belah sini sebab cikgu tu badan besar. Guna katil single. Aku duduk belah sini, aku menghadap ke dinding. Yang ni yang kosong. Cikgu aku menghadap ke tanah kosong tu. Aku better lagi menghadap dinding lah. Lepas tu, first aku nak kejut cikgu yang non-Muslim. Tapi dia waktu pandang atas tu, sebenarnya waktu aku on the way ke sana, macam-macam jadi. On the way ke katil? Ke katil cikgu. Jadi apa? Ke katil cikgu tu, aku nak kejut katil yang paling dekat. Cikgu non-Muslim aku. Tapi benda tu berdiri. Betul-betul berdiri menghadap cikgu aku tu. Non-Muslim tu? Yang non-Muslim tu. So aku macam, aku buat tak nampak. Sebab aku tak nak dia perasaan aku tak tahu aku kena. Aku naik je katil cikgu aku. Waktu aku baring, elok je aku letak kepala aku. Tergelak balik. Tapi menghadap muka sebab aku menghadap dinding. Aku menghadap dinding. So bunyi tu macam aku buka, terlibat. Kali balik ke cikgu aku. Terbalik kali-kali ke cikgu aku, angin daripada belakang lah. Daripada aku belah dinding tu, daripada belakang. Sampailah subuh. Sampai subuh, cikgu aku gerak aku. Contoh aku demam. Mandi, pas mandi semua, pagi tu cikgu aku cerita. Pagi tu cikgu aku cerita, dia minat dengan aku. Dia tertarik dengan aku. Cikgu kata, sebab sepanjang tu, hanya aku seorang je yang dikacau dengan, sebabkan junior aku tidur dengan aku, automatik dia kena sekali. Sebab malam tu cikgu tu nampak. Dia minat dengan hang? Junior tu duduk dengan hang? So dia kena tempiah So cikgu tu kata, waktu hari yang dia tidur dengan aku tu, actually benda tu bertinggi. Tapi bukan atas aku, dia bertinggi atas besi menghadap cikgu aku. Katil tu? Dia bertinggi tengok aku. So setiap kali bunyi-bunyi tu sebenarnya di depan aku je. Di depan aku, tapi aku tak menghadap depan lah. So cikgu hang ni boleh nampak lah? Aku tak boleh nampak pun, tapi tak tahu kelebihan aku pada hari tu aku kena. Okey, faham. Pada hari tu aku kena. So dia nampak, so bunyi tu main kat fikiran aku. Sampailah malam kedua kena gak, tapi malam kedua dia main dengan suara saja. Dia main dengan suara saja sebab setiap kali aku kalih ke arah dinding, macam tu. Dia macam main dengan telinga aku. Dia main dengan telinga aku daripada jauh, main dekat. Daripada jauh, main dekat. Sampailah hari ketiga,
kita orang fed up. Aku cerita semua kat tu, kita orang berkumpul kat tengah-tengah, tidur ramai-ramai. Time tu ada start kat bunyi-bunyi katil, bunyi-bunyi ketuk-ketuk katil. Tu kita orang macam better daripada kena gangguan macam mana hari pertama aku kena. Okay, so bau hancing tu bukan bau hancing lah kiranya. Aku rasa itu bau loka, maybe loka yang mana aku nampak benda tu, sebab antara semua-semua loka tu je yang paling aku rasa macam Uzur. karat, paling lama. Usang usang. Sebab orang yang ikut kami tu, dia datang hari kedua, okey tak semua? Hanya bilik kita orang saja yang ditanya. Bilik lain tak? Tak, bilik lain tak langsung. Dia macam, okey tak? Ada apa-apa tak cukup tak? Macam, okey tak? Sebab kita orang punya tu, buka je pintu memang menghadap hutan. Memang asrama tu menghadap hutan. Okey, time tu umur berapa? Around form 4 atau form 5 lah. Okay, so kita dah dengar cerita pertama Pia yang mana waktu sekolah. Sekolah. Ada tak selain waktu sekolah cerita? Selain waktu sekolah, ada. Ada. Tapi waktu aku dekat KL lah. Dan ada tak cerita yang hang tak ceritakan di mana-mana and ini first nak cerita? Ada tak? Cerita yang aku kat KL lah. Okey. Aku tak nak cerita sebab takut family aku tak percaya untuk aku datang KL lagi sekali. So kat sini boleh ke cerita? Boleh. Aku okey je. Sebab benda ni jadi waktu. So ini kisah kedua? Kisah kedua. Okey, ini kisah yang kedua. Benda ni jadi waktu Pia influencer TikTok and dapat review dekat area KL. So Pia memang circle Pia memang kecil sangat. Pia tak ada kawan-kawan area sini. So Pia akan datang KL, hotel and pergi kerja, balik hotel and balik terus Ipoh. Itu Pia dulu. Aku sampai KL dalam jam 11 malam macam tu, naik bas. And aku tak harapkan siapa-siapa, memang bergerak solo time tu. Aku cari hotel yang kena dengan bajet. Tapi aku pusing-pusing yang nampak macam helok sikit hotel tu, full. Sampailah ada satu hotel, dia belah-belah corner. Hotel tu okey, setakat aku pandang tu okey. Aku macam selamat ke kat sini sebab aku tengok lampu buka lagi semua. Pergi ke hotel tu, aku terkejut dengan harga yang semalaman RM30. Tapi besar, bilik besar, katil queen, ada tingkap, ada cleaning complete semua. Okey, first kali yang membuatkan aku tak sedar hati, waktu naik lift. Masuk je daripada tingkat G, aku tekan tingkat 2, tapi kat situ tulis tingkat 4, dia terbuka. Lepas tu macam, okey, sekejap. Hang punya bilik tingkat berapa? bilik tingkat 2. So hang tekan tingkat 2? Aku tekan tingkat 2, tapi kat situ tulis tingkat 4. Berhenti. Okay. Terbuka. Aku macam tak nampak koridor biasa, kosong. Aku macam, lift ni rosak. Aku yang jenis fobia dengan lift. Aku jadi macam gelabah lah. Aku tutup. Akhirnya tutup. Elok rapat, buka balik. Maksud dia tak turun pun? Dia tak. Kan daripada tingkat 4 tu. Dia nak rapat, buka balik. Aku macam, ada orang tekan tu. Ada orang nak masuk lah. Macam tu. Aku tutup balik. Anak panah tunjuk tingkat atas. Sebab aku memang tengok nombor tu. Anak panah duduk tingkat atas, tapi 3, 2. Anak panah duduk tingkat atas. Dia anak panah tunjuk atas, tapi dia punya amount kiraan nombor tu 3, 2. Okey. So maksud dia menurun lah. Dia tapi menurun. anak panah ke atas. So aku macam dengan bunyi liftnya yang buka gitu, so aku macam mudahkanlah segala urusan aku datang sini, cari rezeki. Aku macam fikir benda tu lah. Buka tingkat 2 tu, aku turun. Waktu aku turun tu, bilik aku second last. Ni kalau straight bilik aku second last. Bilik pertama aku lalu tu aku okey lagi. Bilik kedua aku lalu tu sumpah wangi sangat. Dia punya wangi macam perfume lah. So aku expect macam maybe orang baru kahwin dengan aku buat tak tahu. Ketiga, keempat, waktu aku nak buka kunci tu, dia pun tak sedap hati sebab bulu roma aku naik kan. Aku diam lagi, aku buka macam biasa basuh kaki, mandi semua, baring. Kita kalau lepas mandi semua duduk scroll TikTok semua kan. Tapi malam tu aku rasa macam terdetik nak buka surah. First aku buka surah Alif Lam Mim. So dia macam dengan nada surah tu Alif Lam Mim. So aku macam bila aku dengar tu macam lega sikit, tapi dalam masa yang sama takut dengan nada semua dan situasi sejuk semua tu kan. Aku macam try untuk tidur. On the way nak tidur, surah tu diulang balik. Alif Lam Mim. Ulang balik Alif Lam Mim. So aku macam nilai aku. Okey, kejap. Lain aku yang problem ataupun aku duk fikir benda tu lah. Naik sabar. Maksudnya Alif Lam Mim tu dia tak sambung, dia ulang balik. Waktu aku on the way nak tidur tu, dia dah dekat habis lah sebenarnya. Okey. So bila aku macam nak terlelap tu macam Alif Lam Mim, aku dengar lah Alif Lam Mim. Aku macam maksudnya tak sambung lah. Sambung dia ulang Alif Lam Mim. Aku macam subhanallah. Subhanallah. Aku nak pergi capai handset dan tu memang bergetar gila tu, tapi dia ulang kat telinga aku Alif Lam Mim. Aku macam macam tu, kami handset tutup tu kan, aku tak tepi. Hand tu aircon mati. Tiba-tiba elok aku tutup macam switch. Aku tutup kat sini, stop, aircon mati. Aku macam tak apa, susah
Bilik pun dah sejuk. Aku okey lah. Aku peluk bantal, aku hadap arah toilet. Aku hadap arah toilet. Okey. TV. Gitu. Aku macam ya Allah. Tiba-tiba dia macam terbuka ke apa? Dia macam no signal tapi macam tutup balik. Tapi hang tak buka. Aku tak buka. Aku macam hotel lama. Hotel lama aku positif. Hotel lama. Hotel lama. Bunyi tu hotel lama. Tak tutup. Pak. Handset aku buka balik. Alif Lam Mim. Aku cakap Allahu Akbar. Ini aku momang. Time tu aku sendiri tak tahu yang aku tergelak. Lepas dengar pada tu. Dia macam Alif Lam. Aku macam tu. Aku macam asal aku gelak. Aku gelak Aku macam tu. Asal aku gelak Aku tak nafas balik. Aku lepas. Nafas balik aku lepas. Tapi yang ni dia sambung Alif Lam Mim sekali dengan surah semua. Aku still takut. Aku tutup balik. Aku switch off handphone. Aku switch off handphone. Lepas tu aku cuba beranikan diri untuk tutup tingkap. Untuk lansir. Tutup lansir. Selain indoor kan. Kat situ memang view lah. Tutup lansir. Aku duduk sini. Atas. Mana bawah. Sound. Nampak macam kelibat, tapi aku tak sure itu kelibat ke ataupun mainan otak aku. Macam kali ke sini aku baring. Tapi aku baring dalam situasi yang bukan betul-betul bantal tak. Aku daripada duduk tu aku baring. Aku baring. Tentu menghadap apa? Menghadap atas ah. Menghadap atas. Aku tak berani menghadap lain dah. Aku menghadap atas tu. Nafas aku sebab aku dah lega. InsyaAllah lepas ni habis-habis pun bunyi TV buka tutup. Tak ada dah bunyi Alif Lam Mim semua. Aku try tidur. Cuba untuk nyenyakkan diri. Hampir-hampir aku nak terlena. Suara lelaki yang garau. Alif Lam. Lepas tu aku terus selimutkan diri aku selubung atas. Tapi suara tu jauh tau daripada side pintu. Alif Lam. Macam tu macam Allah Akbar. Aku terus aku benda yang aku paling takut lah. Memang baca kalimah Allah semua ni bagus. Tapi aku tak boleh dengar dengan suara garau ataupun tiba-tiba macam usikkan lah. Tiba-tiba baca aku tak boleh. Aku tak boleh. Memang aku rasa seram gila and aku rasa aku nangis kat rasa. Aku tak boleh. Aku tak tahu nak nangis, tak tahu nak apa semua. Aku selubung bisikan. Tapi aku tak tahu time tu aku rasa macam tu waktu dalam. Aku tiba-tiba. Tapi dia beberapa saat je tau. Dia macam macam tu. Waktu tu awak aku gelak aku macam tu. Aku macam tu. Dalam diri aku asal aku gelak ni. Aku tarik nafas dan jantung aku laju gila. Macam tak ada siapa dengan aku. Handset aku off sebab aku takut dengan bunyi tu. Aku harapkan lena lah. At least pagi. Aku tidur. Still lagi bunyi-bunyi TV tu tapi aku abaikan. Bunyi TV aku abaikan. Bunyi-bunyi tapak kaki orang lalu depan bilik aku abaikan. Sampailah bunyi azan subuh yang dimainkan oleh hotel. Yang tak pernah aku jumpa hotel mainkan azan subuh. Aku tak tahu itu azan yang dimainkan untuk hotel tu ke untuk sakat aku tak tahu lah. Tapi hotel tu hotel Melayu lah kayaknya. Yang waktu aku check in tu Cina perempuan jaga. Cina perempuan jaga. So aku lega sangat sampai aku tunggu azan habis. Azan habis tu nafas aku dah stabil semua. Aku try untuk tidur sebab aku dah nampak cahaya-cahaya sikit. Waktu aku nak tidur tu TV buka. So aku biar lama gitu. Lama so aku macam tak boleh tidur aku bunyi ni. Aku capai remote TV kat atas meja. Aku tutup, aku letak TV sebelah aku. Dan subhanallah, harap-harap tak ada sebab dah azan. Tempat tu aku nak tidur tu, dia secara automatik waktu aku nak dekat tidur, aku tergelak sendiri. Aku tergelak dengan tapi kali macam lagi kadang-kadang aku sedar benda tu, tapi aku tak sedar benda tu yang aku buat. Tiba-tiba tergelak. Aku seperti dikawal. Aku terniat macam nak baca Alif Lam Mim, tapi dalam situasi ni aku gelak. Aku kuatkan juga. Aku dah Alif Lam. Tapi dalam situasi aku nak gelak, tapi aku macam ya Allah tolonglah kali ni je bagi kesenangan untuk aku esok. Nafas aku bos. Aku tahan diri aku. Mengucap banyak kali gila. Sampai aku terlena. Pagi tu aku bangun memang aku tak fikir banyak. Aku tak mandi tak apa. Aku bangun keluar terus. Nampak je cahaya terang. Aku bangun aku pakai baju aku keluar terus. Tak tinggal apa-apa. Lepas tu malam tu terus malam tu aku terus gerak balik Ipoh. Aku harap sangat-sangat benda tak ikut aku lah. So far alhamdulillah tak ikut aku. Tapi still lagi main dalam mimpi aku lah. Benda ni aku tak pernah ceritakan dekat family, especially kalau ibu ayah tengok benda ni, sebab pihak tak nak ibu ayah risau and hilang kepercayaan kalau pihak datang KL untuk kerja dulu lah. Sekarang alhamdulillah aku okey. Tak tahu dia daripada segi kelebihan ke apa ke yang aku pernah tengok, tapi setakat cerita seram antara dua ni yang paling seram dalam aku pernah hadap. Yang lain tu setakat tengah tidur kat bilik 3 jari jatuh dekat tingkap tu, benda tu aku 3 macam jari?
Dia macam jari ayam, macam jari ayam jatuh. Tu slow-slow tu aku anggap benda tu biasa. Sebab apa-apa jadi benda-benda seram ni, aku akan target ayah aku lah untuk tengok benda tu. Sebab ayah aku still lagi positifkan aku. Tak tahu lah kelebihan aku untuk nampak, untuk rasa, aku tak tahu. Okay, so untuk kisah yang pertama dan kisah kedua, bagi aku adalah kisah yang kedua. Sebab selalunya kebanyakan kita selalu dengar kisah yang mengenai pola apa semua kan, asrama. Tapi ini first aku dengar cerita yang pasal Surah hotel. Dan tiba-tiba dimainkan pula azan, alunan azan. Aku tak pernah tengok. So dengan selalunya aku tengok movie lah. Movie yang ada macam baca-baca surah-surah ni dengan suara yang garau. Tapi ini hang lalui. So aku minta aku tak lalui lah benda tu sebab aku memang tak boleh sangat-sangat. Aku jadi takut. Memang ayat tu ayat suci tapi aku tak boleh dengar bila even orang kena rasuk tiba-tiba dia baca itu pun aku memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab benda tu benda yang paling aku takut, dan benda tu berhadap kat aku. So lepas ni jangan takut lah. Saya takut hadap lah apa ni. Aish, jangan, insyaAllah dah. Jangan macam tu. Okay geng, so ini berbeza vibe dengan Arissa. Hari tu Arissa aku macam kurang dapat vibe, tapi ini aku dapat disebabkan main dengan ayat-ayat macam tu yang memang benda aku takut. So hampa yang kat luar sana, kalau hampa nak pergi sewa hotel ataupun nak pergi kerja seorang-seorang, hati-hati, pilihlah hotel yang terbaik, walaupun harga, tapi hampa kena ni ambil pengajaran daripada cerita Pia ni. And thank you so much Pia untuk pengasihan cerita. Getak. Getak lah. Aku pun dah naik bulu roma apa semua, walaupun kita shoot petang. Selalunya aku rasa petang macam tak vibe lah. Tak vibe kan. Cerah. Yeah, so ini rasa vibe. Bulu roma naik sangat-sangat, and harap hampa enjoy. Yes. Aku pun faham. Betul ke? Ya, ni awak takut aku pula. Ni. So harap hampa enjoy dengan konten Ram Nazrul kali ni. InsyaAllah lepas ni kita akan panggil AI team lain untuk kongsikan cerita kisah seram mereka alami. And harap hampa enjoy. Kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.